Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang menuju berhijrah ke jalan Allah, yajid fil ardi murawama kasira, dia akan dapat banyak kelebihan. Siapa juga yang berjalan, bergerak atas dunia ini kerana Allah, maka dia akan dapat banyak kelebihan dan banyak rezeki yang lebih. Wa man yahrud min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, siapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata berhijrah pada Allah dan Rasul, summa yudrikhul mautu, tapi ditakdirkan dia meninggal di pertengahan jalan, faqad waqa'a ajruh, sesungguhnya tetap pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Jawab saudara, bila dengar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, kita wajib menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bukan saja kita saja yang berselawat, kita nampaknya terpaksa diingatkan baru berselawat, tapi Allah sentiasa berselawat dan malaikatnya pun sentiasa berselawat. Allah sebutkan tentang Allah sentiasa berselawat dan malaikatnya berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat ke atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renung insafi, kalau Allah sendiri berselawat, malaikat berselawat, takkanlah aku tak boleh berselawat. Nah, khas untuk kita dipanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maka anda, saya cadangkan, saya nasihatkan, bila anda dengar perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, of course kita beriman, maka jawapan kita tak lain tak bukan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Adapun jawapan orang yang beriman bila Allah seru, Rasul seru, maka jawapannya tak lain tak bukan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Itulah tanda-tanda orang yang berjaya. Allah ulang lagi dalam ayat lain yang maknanya juga sama, iaitu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dua perkara pertama yang hendak saya sampaikan pada anda. Yang pertama, bila anda membaca Quran, dan saya harap saudara bersama Quran kalau boleh, kerana sepanjang ceramah ini akan banyak merujuk pada kata-kata statement yang benar. Kata-kata yang benar itu hanya daripada Allah. Allah benar, benar dipanggil hak. Zalika bi annallaha huwal haq. Benar hidupnya, benar pemberiannya, benar zatnya, benar kata-katanya. Oleh itu kita tak ada pilihan apa yang dikata, kerana semuanya benar. Jawab sami'na wa ata'na. Bila kita berkesempatan baca Quran, maka kita mesti merasakan bahawa Allah sedang bercakap dengan kita.
Dan kita kena beri tumpuan yang lebih daripada mak bapak bercakap pada kita. Kena beri tumpuan yang lebih daripada bos-bos yang pernah bercakap pada kita. Kena beri tumpuan yang lebih daripada pemimpin-pemimpin cakap pada kita. Dan kena beri perhatian yang lebih daripada buah duli tuanku bercakap dengan kita. Kerana Allah itu, Muhammad beritahu Allah itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzimul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau saja Allah yang boleh menyembunyikan malam dalam siang. Engkau saja Allah yang boleh menyembunyikan siang dalam malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau saja yang boleh menghidupkan, melahirkan benda hidup daripada yang mati. Air mani itu mati, tapi daripada air mani ada tumbuh manusia seperti saya dan anda. Kerana dia tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dia saja yang boleh mengeluarkan ulat-ulat daripada buah cempedak yang jatuh 2 minggu ke tanah. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maka bila Allah bercakap, kita kena beri perhatian lebih sambil jawab sami'na wa ata'na. Kita tadi dah berselawat, kata Rasul kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, saudara, bahawa kita manusia ini tak ada ilmu. Ilmu yang ada pada kita itu sama ada ilmu kasabi ke ataupun ilmu laduni ke, satu titik. Daripada titik-titik yang terjadi daripada 7 lautan kali 7. Ilmu Allah itu, saudara, banyaknya umpama titik-titik yang sempat terjadi dari 7 lautan kali 7. Allah sebutkan pada surah 31 ayat 27, lau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ilmu kita hanya setitik banding sebotol, tak ada. Jawablah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia saja yang berilmu. Kita tak ada ilmu, kata la ilma lana. Kita juga tak ada ilmu, dengan bahasa yang direct dipanggil jahilna. Maka belajar sungguh-sungguh, terus belajar selagi sebelum menjadi jenazah. Kita sedang digelar mayat. Muhammad innaka mayyitun, surah 39 ayat 30, catat di Al-Quran. Muhammad innaka mayyitun, Muhammad engkau mayat. Dan of course kita pun yang sama macam Muhammad bernyawa, kita pun dipanggil mayat. Kita hanya tunggu masa untuk jadi jenazah. Dan kenderaan yang membawa itu pun saya fikir dia tak kata ben mayat, tapi dia kata ben apa? Ben apa, saudara? Ben jenazah. Sebab apa? Sebab yang dibawa itu yang telah tak ada nyawa. Selagi ada nyawa, maka dia dipanggil mayat. Saya mayat, anda mayat, Rasul kita pernah mayat. Semua yang hidup bernyawa dipanggil mayat. Allah hidup tanpa nyawa, maka dia dipanggil Al-Hayyu. Ia sebut Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Semua yang bernyawa seperti saya, seperti anda, seperti rasul-rasul, nabi-nabi, kullu nafsin zaikatul maut, semua yang bernyawa mati. Maka yang tak mati selama-lamanya itulah dia yang hidup tanpa nyawa, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia status kita. Jawab sami'na wa ata'na. Balik nanti lihat surah yang ke-39, surah Az-Zumar ayat 30, Muhammad innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, saudara, mari kita merapatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merapatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat-nikmat yang kita kecapi ini hanya Allah saja yang boleh menganugerahkan kepada kita, saudara. Jom kita sebut sebutan syukur itu ada pada surah yang ke-7 ayat 43. Ayatnya panjang, saya bacakan 1/3 daripadanya, iaitu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayat lengkapnya, wa naza'na ma bi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang pertama, ajakan saya pada saudara sekalian, pertama, ubah sikap kita terhadap Al-Quran, saudara. Kita akan menghadapi banyak perubahan setelah kita ubah sikap kita terhadap Quran. Hari ini orang tak berapa minat baca Quran, tak minat bawa Quran, tak minat untuk belajar Quran. Bahawa sikap kita yang negatif pada Quran itu, tak minat baca Quran, tak nak baca Quran, tak nak ngaji Quran, tak nak Quran, maka ditangisi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hiba Rasul kita, kesedihan beliau itu diajukan pada Allah. Lihat surah yang ke-25 ayat 30, 25 surah Al-Furqan ayat 30. Tentang sikap kita yang acuh tak acuh pada Quran, Rasul kita adukan pada Allah. Maka saudara akan banyak menghadapi perubahan bila anda mula rapat, mula minati Quran, kerana Quran itu punca segala perubahan ini, saudara. Jangan kita berterusan disedihi, ditangisi Rasul kita sampai Rasul itu mengadu pada Allah. Wa qala ar-rasul. Nak lihat, saudara, perkataan qala standard. Allah pun pakai qala, hambanya pun pakai qala, anda pun pakai qala, Rasul pun pakai qala. Tapi bila Allah pakai qala, itu dia perintah. Dan bila kita pakai qala, itu doa. Dan sekarang Rasul berdoa mengadu rintihan beliau kerana sikap umatnya yang tak acuh dengan Quran. Wa qala Rasul, Rasul mengadu, ya Rabbi, ya Rabbu, inna qaumi ittahazu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku telah meninggalkan Quran. Oleh itu, saudara, perubahan akan besar berlaku pada diri anda kalau anda mula yang terbaik sekali bawa Quran ke mana pergi, baca Quran, dan mesti baca tiap hari. Sambil congkel mutiaranya dengan berbagai-bagai cara yang paling baik, congkelkan dia dengan tadabbur. Jom ubah sikap kita. Maka Rasul sebut, saudara, anda dah banyak dengar tentang hijrah, tapi Rasul sebutkan la hijrata
Tak ada lagi penghijrahan ba'dal fathi, selepas pembukaan ataupun penawanan Mekah, illa an-niyatu, kecuali perubahan minda. Yang pertama, hijrah itu maknanya dua. Satu, hijrah pergerakan fizikal. Rasul selepas beliau pindah ke Madinah, tak ada lagi perpindahan ke dunia ini. Sebab itu beliau kata la hijrata, selepas aku tinggalkan Mekah pergi ke Madinah, tak ada lagi tempat aku pergi kat dunia ini. Betul, sebab itu beliau tak pergi ke mana-mana kecuali pindah ke alam barzah. Tapi kita saudara masih banyak peluang untuk berhijrah ke mana-mana. Hari-hari berlaku proses perpindahan, tak sesuai duduk di seksyen ini kita pindah, itu pun hijrah. Tak sesuai duduk di kampung ini, hijrah pergi lain. Berapa banyak peneroka-peneroka Kedah yang tinggalkan, itu pun hijrah, hijrah fizikal namanya. Tapi Rasul takkan ada lagi hijrah fizikal, kerana beliau selepas itu pindah pada alam barzah, yang kita pun hanya tunggu saat pindah ke alam barzah saja. Tetapi hijrah yang paling bermakna ialah penghijrahan minda kita. Jom kita ubahkan minda kita, ubahkan sikap kita, attitude kita, pandangan kita, semuanya bermula daripada minda kita. Maka kita tumpukan pada perpindahan minda. Pemindahan minda kita saudara akan berlaku cara betul. Perpindahan minda kita, faktor-faktor penghijrahan minda. Fizikal tadi saya sebut, faktor-faktor lain umpamanya tak sesuai kat sini, pindah sana. Tetapi faktor yang utama menjadi penghijrahan minda kita, minda akal kita, sikap kita. Allah sebutkan sana pada surah yang ke-24 ayat 35, terdapat 5 faktor utama untuk mengubah sikap kita, mengubah minda, cara berfikir kita. 5 itu Allah sebutkan dalam sepotong ayatnya, surah 25, surah An-Nur. Ayat yang ke-35, ayatnya bunyi Allahu nurus samawati wal ardh, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. 5 faktor asas saudara untuk pemindahan minda kita, pergerakan minda kita, cara berfikir kita, menentukan sikap kita. 5 itu digambarkan dengan 5 nur. 5 itu digambarkan dengan 5 nur yang dapat pada satu ayat. Maka perpindahan minda, sikap kita, perjalanan hidup kita, mewarnai kehidupan kita itu ada 5 faktor tu. Faktor pertama ialah al-imanu nurun. Iman akan menentukan sikap kita. Iman banyak mewarnai sikap kita. Kalau kita tidak beriman saudara, kita tak banyak beza dengan apa yang ada di kandang dan di reban. Kalau kita tidak beriman, tak banyak beza kita dengan apa yang ada di kandang dan di reban. Hari ini sebut kandang, kadang-kadang ada anak yang tak tahu kandang, reban pun tak tahu. Saya harap saudara boleh faham kandang itu. Kandang ialah untuk
tempat tinggal umpamanya kambing, lembu, kandang. Sementara reban untuk tinggal ayam, itik. Kalau kita tak ada iman, iman menjadi faktor yang utama bezakan kita, saudara. Tengok kerana yang ada di kandang dan di reban, saudara, kerana tak ada iman, maka mereka kahwin dengan mak mereka. Anaknya yang pernah keluar daripada rahim ibunya, sampai masanya maknya dikahwini. Dulu dia telur, akhirnya jadi anak jantan, maka sampai masanya dia kepada. Tetapi bila kita ada iman, berubah tak sama dengan apa yang ada di kandang reban. Sebab itu bila kita beriman, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ahawatukum wa ammatukum wa halatukum wa banatul ahi wa banatul uhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ahawatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum. Sana surah yang keempat ayat 23. Sila catat, saudara. Quran beri maklumat yang tepat dan betul. Kita tak ada ilmu, saudara. Jangan cuba-cuba nak beri petua kita tak ada ilmu. Kita la ilma lana. Bukan saja kita tak ada ilmu, kita pelupa. Sebab itu doa selalu, ingat sungguh-sungguh. Di luar sana kita dipujuk-pujuk, ya nak ingat, buat ingatan, minum jus itu bohong, saudara. Allah berikan cara nak mengingat, tak lupa, saudara. Ialah sana surah 33 ayat 42, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Kena ingat banyak-banyak, sebut banyak-banyak, ingat banyak-banyak, pandang banyak-banyak. For sure susah untuk kita lupa, saudara. Kita tak ada ilmu, jangan cuba memberi petua sesat dan menyesatkan, saudara. Allah saja yang berilmu, sebab dia sebut 3 nama. Kerana dia saja yang berilmu dipanggil 3 nama, saudara. Pertama, dia dipanggil alim. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Jadi dia saja yang berilmu. Maka yang kedua dipanggil alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kerana dia saja yang berilmu, maka dia pakai gerak 3, iaitu yauma yajma'ullahu rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. 3 nama Allah yang berilmu. Kita tak tanda akut la ilma lana ataupun jahilna, kerana kita jahil dan terlupa. Ingat sungguh-sungguh, ulang kali baca. Dan kerana kita jahil belajar, maka lepas itu baca doa, Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Dan kerana jahil kita, bodoh kita, patutnya Allah boleh azab kita, tapi minta Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu wa alal ladzina min qablina. Minta Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Minta wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. 5 faktor perubahan, saudara. Umar Khattab itu pernah dikatakan mayat. Kerana sebelum zaman jahiliah, saudara, selama 40 tahun dia hiburannya wanita, mayat. Minumannya arak, mayat. Dan pernah membunuh orang, saudara, sebanyak 90 orang. Itu Umar Khattab. Dan pernah musuh Rasul, saudara. Tapi bila iman telah berada dalam hatinya, berubah daripada mayat pada yang hidup. Awaman kana mayitan fa ahyainahu waj'alnahu lahu nura. Takkan kamu lihat Muhammad umat dulu mayat, tapi aku hidupkan dia dengan hidayah Quran, iaitu beliau terdengar kata-kata adiknya Fatimah yang tak dibunuhnya untuk mengenapkan 100. Kebetulan Fatimah sedang baca Quran. Taha ma anzalna alaikal qur'ana
yashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsy tawa. Betulkah mayat pada yang hidup? Itu dia faktor pertama, kerana iman. Lihat juga yang apa di kandang, yang di kandang saya, yang di reban tadi, kerana tak diiman dia kahwin dengan mak dia. Kerana tak diiman dimakan bangkai. Tapi bila kita diiman, huriman alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munhanikatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Di balik rumah saudara, iman itu bila kita beriman mengubah minda kita, merubah kehidupan kita daripada seorang yang makan bangkai tapi telah beriman tak boleh makan bangkai. Sana surah yang kelima ayat 3, dan tak boleh kahwin dengan mak kita, kakak kita. Sana surah yang keempat ayat 23. Sila ambil sudah. Itu dia perubahan. Rasul berpindah saudara bukan sangat kerana disakiti oleh kaum yang tidak, tapi tidak pelihara imannya saudara. Dan iman itu saudara, kadang-kadang kita tak senada, tak semacam, tak satu standard makna iman. Macam-macam saya tanya 10 orang 10 jawapannya. Pada Quran beri jawapan yang standard mengenai iman itu saudara. Iman itu ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Iman itu percaya dengan yang gaib. Kita percaya ada angin, angin tak nampak, kita percaya kan ada tandanya. Kita ada percaya ada nyawa, walaupun nyawa tak nampak dengan mata, kerana ada tandanya, boleh bergerak. Kita pun percaya adanya Allah, walaupun Allah tak nampak dengan mata kita, tapi tandanya semua jadi tanda. Iman allazina yu'minuna bil ghaib. Iman itu percaya dengan yang gaib. Jangan tukar-tukar wordingnya. Di luar sana masih banyak yang menterjemahkan iman itu percaya kepada yang gaib. Very wrong. Allah tak pernah kata beriman kepada saya. Nabi kita pun tak pernah kata beriman kepada. Kita yang bodoh ini cuba mengubah dia punya struktur. Iman mesti ikuti dengan ba. Ba maknanya dengan. Cuba saya minta saya tanya apa makna bismillah, maknanya dengan nama Allah. Maka seluruh iman itu selepas iman sama ada verbnya amanah ke amanu ba. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Tak pernah kata aminu ilallah. Sebab antara ba dengan ilah beza. Ba maknanya bersama, ilah distant. Kalau kata beriman dengan Allah, maknanya kita kat sini, kat sana, dia tempat itu syirik. Terjemahkan iman itu beriman dengan yang gaib. Dan kalau saya nak tanya saudara, itu dia standard terjemahannya. Walaupun masih banyak pada Quran pun kata beriman kepada. Betulkah saudara? Kalau beriman kepada, Quran tak kata beriman kepada. Kalau beriman kepada iaitu allazina yu'minuna ilal ghaib. Jadi saya percaya saudara sini ada belajar bahasa Arab. Cuba tanya guru kita. Tidak pun tanya pengusi kita, pengusi kita boleh tahu saudara. Nanti satu bab nama dia huruf jar rasanya, tanyakan dia. Iman percaya dengan yang gaib. Itulah didikan yang paling baik untuk kita terapkan pada semua peringkat manusia. Wahai anakku, kamu puasa jangan takut pada aku, kerana aku takkan bersamanya dengan kamu. Tapi kamu kena percaya yang gaib yang tanpa Allah. Didikkan pada pekerja kita, pada majikan kita, bahawa yang sentiasa menguasai Allah. Dan kalau saya tanya lagi, kenapa tak nampak Allah? Kenapa tak nampak angin? 101 macam jawapannya tak standard. Kita tak nampak angin, tak nampak Allah, kerana mata saya dan mata anda masih ada tabir nama dia risyawah.
Isyawah pada surah yang kedua ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Verb nounnya dipanggil ghisyawatun, verbnya dipanggil arsya. Waj'alna min baini aidihim sadda wa min halbim sadda fa arsyainahum. Rasul berjaya daripada kepungan pemuda-pemuda yang tak tidur, saudara. Dan dengan pedangnya, tapi Allah lebarkan, tabirkan risyawah. Kita pun setakat ini tak nampak Allah kerana risyawah masih ada pada kita. Besok kat syurga akan dibuang risyawah, maka nampak Allah. Kat dunia, orang yang paling minat untuk lihat Allah, Nabi Musa, saudara. Tengok, walaupun imannya cukup tinggi tapi masih ada ruang ragunya. Sampai dia kata, Allah kalau kau betul ada, Rabbi arini anzur ilaika, cuba muncul untuk kulihat kau. Allah jawab daripada bunyi yang tak ada nampak jasadnya, lantarani. Faktor pertama yang mendorong menjadi paksi utama untuk perubahan minda kita, merani kehidupan kita sampai tak sama kehidupan kita dengan apa yang dikandang dan direban, kerana kita ada iman. Iman itu dalam bahasa ringkasnya percaya dengan yang gaib, yang digambarkan dengan nur. Iman itu nur, kufur az-zulumat. Nur lawannya zulumat. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Allah saja yang boleh bawa kita, beri kita sifat yang positif. Pandai dia beri pada kita. Bodoh itu bukan dijadikan, tapi tak suruh kita bodoh. Kerana bodoh zulumat saja. Itu dia faktor pertama. Faktor yang kedua, nur daripada Islam. Al-Islam nurun. Anda akan betul perubahan anda kalau anda berubah berdasarkan peraturan Islam, saudara. Yang ketiga yang jadi nur, menjadi paksi pada hijrah minda itu ialah Al-Kitabu. Dia sebut Alkitab, jangan bayangkan saja Quran, tapi kitab. Sejak daripada Zabur kitab. Kitab itu pun pernah merubah umat Nabi Daud AS, merubah kitab. Dan kitab namanya Taurat, merubah minda, cara berfikir umat Nabi Musa. Kitab yang namanya Injil, merubah cara berfikir umat Nabi Isa. Dan Quran, kitab, merubah cara berfikir, tingkah laku. Itu dia Quran saja. Dan yang kelima, kitab yang mengubah minda rasul-rasul dan umatnya, nama dia Suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau satu dipanggil kitab, kalau banyak dipanggil kutub. Jadi jangan abaikan. Kalau anda tidak berubah, pahami Quran. Kalau anda tidak berubah, kerana Quran itu adalah, Quran itu bukan setakat kitab, tapi dia dipanggil roh kehidupan. Quran itu roh kehidupan. Muhammad wahyu-wahyu yang terkumpul dalam roh kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal iman walal kitab walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Sana surah yang ke-42 ayat 52. Quran itu, Quran saudara ni yang saudara masih abaikan roh kehidupan kita. Bila kita ada roh Quran, tak sama kehidupan kita dengan apa yang dikandang dan direban, saudara. Kelanjur saya cakap roh, saudara. Dia dua roh. Roh dalam bahasa kita dipanggil nyawa, saudara. Kita dipanggil mayat kerana kita hidup bernyawa. Allah tak boleh dipanggil mayat kerana dia hidup tanpa nyawa. Kerana dia hidup tanpa nyawa, maka dipanggil Al-Hayyu. Kita yang dipanggil mayat kerana kita hidup bernyawa. Dan nyawa yang kita ada ini panjangnya setakat
kasih sekalian, saya tadi baru sebut yang membuat kita bergerak, boleh berjalan, boleh duduk walaupun bersandar, kerana kita ada nyawa. Tapi kita tak layak dipanggil yang hidup. Yang hidup itu dipanggil Al-Hayyu. Kerana kita masih bernyawa, kita dipanggil Al-Mayyitu. Maka nyawa ada dua, saudara. Satu, nyawa yang ada di badan saya, di badan anda dan umat Muhammad ini panjangnya ialah antara 60 dengan 70 tahun sahaja. Anda dah boleh buat congak-congak lah berapa dah pakai dan berapa tinggal. Rasul sebut umur umatnya, akmaru ummati, umur umatku ma baina antara sitina wa sab'ina sanatan. Umur umat aku ialah antara 60 dengan 70 tahun. Anda mungkin kata tak betul, ada yang masih hidup 85 tahun ada 90 tahun pun ada. Almarhum ayah saya 105 tahun. Anda mungkin kata tak betul, tapi Rasul cakap mati betul. Kerana dia bercakap wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul cakap bukan pengalamannya, dia pun tak ada ilmu. Dia hanya menyampaikan pada saya. Wa ma alaina illal balagh. Saya pun tak ada ilmu, saya hanya menyampaikan pada anda. Saya tak boleh beri petua pada anda kerana saya tak ada ilmu. Nyawa ada dua, saudara. Nyawa umat Muhammad, nyawa kita ini ialah antara 60 dengan 70 tahun. Betul. Walaupun ada 80 tahun masih hidup, tapi jangan lupa ada yang mati pada umur 1 saat, setengah saat, 1 minit, setengah minit, 1 jam, setengah jam. Maka average purata umur umat Muhammad ini antara 60 tahun dengan 70 tahun. Dia sebutkan ini supaya anda buat perancangan, buat congak-congak. Tak sama umur umat Muhammad dengan umur umat Nabi Adam. Nabi Adam sendiri umurnya 1000 tahun lebih. Umatnya ada sampai 10 meter tingginya, saudara. Dan dunia beliau makin kurang. Nuh umurnya 950 tahun, makin kurang. Ibrahim makin kurang. Ishak, Yakub makin kurang. Musa, Isa makin kurang. Sampai Muhammad ialah antara apa tadi? 60 dengan 70 tahun. Di luar sana ada satu buah, saudara. Ada satu pokok yang menghasilkan buah yang kadang-kadang betul melambangkan umur umat-umat ini sejak umur umat Nabi Adam sampai Muhammad. Pohon pokok itu ialah pokok pisang, saudara. Saya pernah menanam pisang kapas. Pada pisang itu sudah ada tangkai, dia ada tandan dan ada sisir. Kebetulan saya dapat satu pisang kapas, sisirnya 25. Apa relevan angka 25, saudara? 25 ialah bilangan rasul-rasul Allah sebutkan dalam Quran, 25. Maka kebetulan pisang tadi sisirnya 25. Sisir yang pertama the biggest. Sisir yang kedua kurang. 3 kurang. 24 itu sisir ibarat sisir umat Nabi Isa. Sisir 25 yang smallest, kecil. Maka disuruh kita bila pandang satu objek, sama ada unta ke, lembu ke, langit ke, afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulika wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Pikir. Dan sisir yang terakhir daripada 20 tadi paling kecil, itulah gambaran umat kita. Itulah gambaran umat Muhammad, saudara.
Umur yang Allah tiupkan pada kita setakat antara 60 dengan 70 tahun. Walaupun kita dah tahu umur kita antara 60 tahun saja, maka jangan lupa, jangan pecah hati, jangan putus asa. Selalu baca Allahumma tawil a'marana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sin a'malana. 4 ayat ni. Itu dia roh pertama adalah Allah tiupkan pada kita. Wa iza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Sana surah 15 ayat 25. Nyawa yang ada Allah tiupkan. Bila saya sebut Allah meniup, jangan sekali-kali anda bayangkan macam kita tiup belon. Kita meniup kena ada mulut kita, kembungkan kita punya pipi, kontrol kita punya bibir. Tapi Allah gunakan meniup hanya kata kun. Innama amruhu iza arada syai'a ay yakula lahu kun fayakun. Itu dah Allah sudah. Yang berhijrah kita setakat baru selama ini kita sebut Allah kosong. Lepas ini bila ada sebut Allah, mesti ada 100 nilai pada minda dan hati kita. Itulah perubahan yang benar sudah. 100 itu ialah Allah, perkataan Allah saudara, tulisan Allah itu dia dipanggil lafzul jalalah. Tulisan alif lam lam ha itu dipanggil lafzul jalalah. Dia saja yang satu dipanggil ahad. Satu saja yang bergelar yang namanya lafzul itu Allah. Walaupun kata Allah itu daripada huruf hijaiyah saudara. Sedangkan kata lain umpamanya masjid mim sin jim dal itu tak nama lafzul jah tapi dipanggil kalimah. Kalimah boleh ada al masjidu, tapi lafzul jah tak mungkin ada al. Tak pernah orang kata al Allah, never. Kerana dia lafzul jah. Perkataan masjid saudara ada 2, ada 3. 2 dipanggil musanna masjidani, tapi Allah never ada 2. Perkataan lain ada 3 plural, masjidun, masjidin, masajid, tapi tak pernah ada dengar Allah di plural, tak ada. Sebab dia nak berjalan. Please bear in mind, bila sebut Allah saudara mesti 100 nilai. Satu itu lafzul jalah, dan sebenarnya yang baginya ialah al-asma al-husna. Sebut Allah mesti ada 100 nilai. Siapa dia Allah? Allah terjalah satu. Apa dia namanya? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Awwalu, Wal-Akhiru, Wal-Zahiru, Wal-Batinu, Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Syakur, As-Sabur. Kenakan 100. Di luar sana yang masih menjadi petikan Allah, dikata boleh tak boleh, tapi kita tak dapat banyak maklumat Allah. Lepas dia dah macam ni, bila sebut Allah mesti ada 100 nilai. 100 itu hanya 2 kombinasi angka, 1 dan 99. Tak boleh lain, tak boleh. Walaupun 80, 20, 100 saya tak ajar dan saya tak sampaikan kepada anda. 51 100 saya tak ajarkan. Yang kita kena pertahankan betul 1 campur 99. Campur 99 itu ialah al-asma supaya kita jangan lupa dipahatkan pada tangan kita saudara. Dipahatkan pada tangan kita supaya jangan lupa 99. Sila saudara lihat tapak tangan kita. Apa angka ada tangan kanan anda saudara? Apa angka saudara tangan kita? Ada 2 garis. Satu yang tegak itu dan V. Satu V kan? Itu dalam bahasa Arab 18. Sementara kiri saya yakin sama dengan kiri anda. Kalau kita berbeza, kita serah diri pindah ke zoo lah.
Kiri saya dan saya yakin sama dengan kiri anda ada V terbalik dan 1. Ada ke tak ada, tuan? Maknanya 81 kan? Campurkan 81 campur 8 berapa? 99. Sebab itu bila kita berdoa, letak kat sini supaya jangan lepas pandang Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Lepas daripada ini, bila sebut Allah, Allah itu dipanggil lafzul jalalah, yang tak ada sebutan dua, tak ada sebutan plural, tak ada al dan tak ada tanwin, tak macam kalimah biasa. Kerana dia laisa kamisli syai'un. Seratus itu, saudara, kalau kita berdoa digandingkan dengan dua kalimah, satu Allah dan humma. Bila sebut hum, patutnya hum, huwa, huma, hum itu mewakili ramai, 29. Tapi kerana dia doa dipanggil maf'ul bih, maka dibaca humma. Maka pada Allah ada satu dan hum ada 29. Maka bila baca doa mesti sebut 99 tu Allahumma, rekanya Allahumma yang sama nilainya Rabbana. Rabb satu, kalau banyak arbab. Na pakai 99 tadi kan? Maka gunakan dua mukadimah ini, iaitu Allahumma dan Rabbana untuk doa kita. Yang selama ini kita hanya gunakan Allahumma, Allahumma hdini fiman hadait. Satu mukadimah. Tadi saudara nak makan pun kan, saya fikir saudara akan banyak Allahumma barik humma saja. Tapi doa yang boleh gandingkan dua jadi Allahumma Rabbana. Panduan itu adalah beri sana pada surah yang kelima ayat 114. Kerana permintaan cabaran yang hebat dihadapi Nabi Isa, saudara. Nabi Isa dicabar oleh umatnya. Isa, kalau engkau betul Rasul Nabi, cuba engkau mintakan hidangan daripada langit. Dan kalau betul hidangan turun, confirm Tuhan kamu hidup. Maka kerana cabaran bersaudara, maka Isa angkat tangan, combinkan dua perkataan Allahumma dan Rabbana, digabungkan Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, ya Rabb kami, turunkan hidangan berlangit kerana aku tercabar. Kalau engkau tak turunkan, nanti aku ramai yang murtad dan orang tak kira engkau ada. Allah turunkan hidangan berlangit, saudara. Saudara tak nampak hebatnya hidangan itu, tak nampak hebatnya Allah. Tetapi cuba anda fikir, saudara, kelapa muda yang jatuh daripada pokok yang setinggi 40 meter, apa jadi, saudara? Kelapa muda yang jatuh daripada pokok yang tinggi 40 meter, apa jadi? Pecah kan? Kuah yang ada pada hidangan turun daripada tempat tinggi yang tak ada sukatannya, sikit pun tak luat airnya, kuahnya. Itulah Allah yang bila dia dapat hidangan tak payah ke pasar beli ramuan, tak payah. Dia cukup hanya kata kun innama amruhu iza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Roh ada dua. Satu, roh yang ditiup panjangnya untuk umat Muhammad ini ialah antara 60 dengan 70 tahun. 10 tahun pertama dipanggil nyawa yang tidak produktif, kerana waktu itu kita belum lagi akil dan balik, tak ada catatan khaira dan syara. Anda akan dengar khaira dan syara, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Tapi catatan itu tak ada pada orang yang belum akil dan balik. Maknanya tinggal 60 tahun, saudara. Umur yang produktif tinggal 60 tahun. Dan lepas 70 tahun Allah balikkan kita zaman kanak-kanak. Lepas 70 tahun saya perhatikan dari jauh 60 orang, 20 akan pikun dan menyanyuk. Betul Allah kata wa man nu'ammirhu
nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Sana surah Yasin. Allah sebut sana surah An-Namli ayat 70. Wallahu halakakum minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sebab itu kita dapati lepas 70 tahun banyak yang lupa. Tengah orang saya lihat sendiri kunci dipegang tangan kanannya tapi mencari sampai 2 jam sudah. Maka untuk mengelakkan supaya jangan ada pikun dan menyanyuk, maka 7 tonggak mesti kita settlekan sebelum umur 40 tahun sepatutnya. Ataupun sebelum kita jadi jenazah, settlekan. 7 tonggak itu ada pada surah 46 ayat 15. 46 surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi. Pertama sekali kenali Allah. Yang kenali Allah, genapkan nilai paling minimum 100. Allah dipanggil lafzul jelas ahad dan wahid. Ahad saudara, satu itu duduk di tengah-tengah, antara tepinya -1 dan kanannya +1. Tapi Allah satu, tak mungkin dia tak ada Allah. Dan tak mungkin Allah lebih 2, lebih 1, tak mungkin. Itulah dikata wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sekarang ini wasata dipanggil yayasan apa dia? Wasatiyah. Roh ada 2. Roh yang ditiupkan khas untuk Mak Muhammad ialah antara 60 dengan 70 tahun. Roh yang kedua saudara, Quran ini roh kehidupan. Quran ini roh kehidupan. Sana surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya wa innaka ala siratin mustaqim. Beza roh yang ditiup hanya setakat antara 60 dengan 70 tahun. Tapi bila roh Quran dalam bentuk 5 nur saudara, 5 nur itu tadi, iaitu nur apa? Nur iman, roh Quran. Islam, roh Quran. Alkitab, roh Quran. Ar-Risalah, rasul-rasul itu roh Quran. Dan ilmu yakin, roh itu dia saudara, faktor yang bikin kita berubah. Umar berubah kerana inilah, anda pun berubah kerana inilah. Maka bezanya roh Quran panjang. Bila anda ada roh Quran saudara, maka bila mati orang salatkan anda, walaupun anda dah habis umur 70 tahun, patutnya dipanggil jenazah. Tetapi kerana anda ada roh Quran iaitu iman, anda disemayangkan. Kafir yang tak beriman tak disemayangkan. Itu bezanya. Sebab itu bila kita sembahyang atas jenazah yang tak ada nyawa, patutnya kita baca usolli ala hazihil jenazah, kerana dah tak ada nyawa kan. Tetapi kita kata usolli ala hazal mayiti sebab dia masih ada roh Quran. Satu roh Quran itulah iman. Kalau dia tak beriman, kafir, tak sembahyangkan dia, musyrik tak sembahyangkan dia. Bezanya roh yang dia tiupkan antara 60-70 tahun. Tapi roh Quran saudara mengubah panjang. Siapa ada roh Quran yang 5 ini, maka kuburnya berubah daripada tanah yang lembek, yang busuk, menjadi taman
syurga. Yom doa. Kalau tak doa, Allah. Kalau tak ada doa, aminkan doa sendiri. Allahumma ja'al qabri raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur aku daripada tanah yang lembik, yang busuk itu untuk jadi taman syurga. Itu kalau kita ada roh Quran. Kalau tak ada roh Quran, maka seperti kita doakan, wala taj'al qabri hufratan min hubarin niran. Yang tak ada roh Quran, maka kuburnya otomatik menjadi satu kawah-kawah neraka. Antara kubur yang pasti menjadi kawah neraka kubur Fir'aun, kubur Abu Lahab, saya sela naran zatal lahab, kubur Namrus, kubur kafir-kafir, kerana tak ada roh Quran, iaitu iman saja. Beza antara dua roh ini, roh yang ditiup umat Muhammad setakat antara 60 dengan 70 tahun. Tetapi bila kita ada roh Quran, bila ada roh Quran, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bila kita ada roh Quran, saudara, pertama kat dunia, beza kehidupan kita dengan apa yang ada di kandang dan di rebah. Yang kedua, bila masuk alam barzah, maka kubur kita ibarat mahligai seperti taman syurga. Dan berhimpul nanti kerana kita orang yang ada roh Quran, wahsyurna ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Lepas itu datanglah ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sila masuk ke syurga. Kat syurga lah khalidina fiha abada. Itu orang yang ada roh Quran saja. Adapun orang yang tak ada roh Quran seperti kafir atau orang musyrik, Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sebabnya ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang tak ada roh Quran, saudara, masuk saja dalam kubur, kuburnya akan menjadi satu kawah neraka. Bila ditiup, diserapai sekekala, maka berhimpun mereka bersama-sama dengan Karun, Haman, kafir, munafik, dan dipersilakan masuk ke neraka. Maka mereka menghuni neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Ya, mulakan hijrah ini untuk mengenapkan 5 nur saudara. Pahami iman itu, hayati iman itu. Kedua, kenali cintai Islam ini saudara. Satu-satunya agama yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Islam itu agama yang benar. Tahan, pegang, pelajari saudara. Walaupun kadang-kadang sekali-kala kita yang Islam ini kadang-kadang ibarat memegang bara yang panas saudara. Tapi pertahankan, peganglah sampai pegang Islam itu, jaga iman itu, jangan ubah-ubah. Tengok contoh yang masih klasik, gunakan, tahan Islam kita, iman kita, seperti Bilal bin Rabah saudara. Walaupun dijemur, tak ada makanan, tak ada minuman, untuk kata, jangan kata ada apa, di akhir usia hampir 70 tahun dah habis betulnya, tapi masih ada kekuatan saudara. Lantas dia kata, walaupun tak boleh kata Allah lah ahad, ahad, ahad jaga. Hari ini kadang-kadang saya lihat sikit punya pasal kita lepaskan Islam. Kadang-kadang saya dengar remaja kita ditangkap halwat nak mengelakkan denda. Are you Muslim? I am not Muslim. Begitu. Anda kena pertahankan. Dan main-main saudara. Dan yang paling baik, pelajari Islam itu. Yang keempat, menjadi nur tadi ialah risalah. Rasul-rasul itu nur. Imani rasul-rasul. Dan anda nampaknya dari jauh saya perhatikan banyak mengecikkan hati rasul.
Hati Rasul kecil, tersinggung, sensitif, menangis kerana kita tak baca Quran. Sampai Rasul adukan sikap kita, ya Rabbi inna qaumi ittahazu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku masih ramai yang tinggalkan, bawa tak mau, baca tak mau. Mulakan hijrah kita saudara dengan sedialah untuk pelajari. Dalam ini ada roh kehidupan 5 tadi. Bila anda pelajari roh kehidupan, for sure kehidupan kita tak sama dengan apa yang ada di kandang dan di reban. Yang kedua, anda akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Kamu jadi umat yang terbaik kalau kamu belajar dan mengajarkan. Ini dia saudara, contoh-contoh tingkat-tingkat kehidupan kita. Bila kita ada 5 tadi saudara, itu dia yang boleh meningkatkan kita, meningkatkan derajat kita. Dan anda dan saya kena tingkatkan derajat kita saudara. Derajat kita saudara, if I can take another 10 minutes, is okay? Okay. Boleh? Okay. Tapi ramai nampak tak boleh. Okay. Quran yang 5 saudara akan meningkatkan derajat kita. Derajat kita tak dapat ditingkatkan dengan ekonomi saudara. Derajat kita tak dapat ditingkatkan dengan wang ringgit saudara. Kalau anda dan saya hendak tingkatkan derajat kita, mesti komited pada 5 tadi. Sebab itu dia sebutkan dalam masa yang singkat, dalam masa yang dengan cara yang mudah untuk naikkan derajat kita. Sana surah 58 ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini derajat kita saudara, dan saudara mesti berubah. Hijrahkan daripada sekarang. Derajat kita saudara ada 10. Derajat kita ada 10. Yang paling rendah nombor 10 ialah innal muslimina wal muslimat. Nombor 9 naikkan wal mu'minina wal mu'minat. Naikkan lagi saudara dengan ilmu dan iman untuk jadi wal qanitina wal qanitat. Naikkan lagi saudara dengan ilmu dan iman untuk tahap 7, iaitu was-sadiqina was-sadiqat. Usaha lagi sungguh-sungguh, naikkan lagi derajat kita saudara untuk jadi yang ke-6, yang ke-5 iaitu was-sabirina was-sabirat. Tingkatkan lagi saudara, hijrahkan lagi untuk jadi wal khashiina wal khashiat. Jadilah ada orang yang khusyuk. Sembahyang mesti khusyuk, bukan sahur. Nak tunjukkan bagaimana hebatnya Sayyidina Ali karramallahu wajah, khusyuknya sampai waktu betisnya ditembusi oleh panah. Orang nak tarik, jangan tarik, aku sakit. Tunggu nanti aku sembahyang, tariklah. Waktu beliau sembahyang ditarik, dia sakit sikit pun tak rasa. Itu khusyuknya. Kita tidak gatal sana, geruk, gigit itu, tak khusyuk. Jadi anda kena khusyukkan. Khusyuk itu tingkat yang ke-5 dan tingkatkan lagi, hijrahkan lagi diri anda untuk tahap yang ke-4, was-sadiqina was-sadiq wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Tingkat lagi untuk tahap yang ke-3, iaitu was-saimina was-saimat. Tingkatkan lagi tahap yang ke-2, iaitu wal hafizina furujahum wal hafizat. Dan tingkat yang paling baik ialah az-zakirinallaha zikran kasiran waz-zakirat. Ingat saja di rumah, tingkatkan, hijrahkan diri kita. Gunakan surah
24 ayat 35, iaitu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina allaha zikran kasiran waz zakirat. Itu dia tingkat yang ketiga, orang sentiasa ingat Allah. Makam yang paling tinggi yang anda kena usahakan, tingkatkan, hijrahkan diri anda untuk jadi orang yang terbaik. Zakirin itu dia peringkat orang awam macam saya dan anda. The most kita boleh pergi tingkat pertama, iaitu sentiasa ingat Allah di mana jua kita berada, kadang apa pun ingat. Selamat Nabi Yusuf waktu dia dikurung oleh perempuan yang cantik, kerana ingat Allah. Banyak peristiwa kerana ingat Allah. Sampai seorang pemuda saudara tak jadi berzina walaupun dah bertemu peha sama peha kerana ingat Allah. Itu dia kebanyakan kalau kita ingat Allah. Hari ini berbagai-bagai perkara mungkar kerana kita lupa Allah. Kita lupa dia la ta'khuzuhu sinatun wala naum, maka kita pasang CCTV. Padahal dia sentiasa lihat kita. Itu dia iman saudara. Dengan iman saja, bukan saja setakat percaya yang baik, tapi kekuatan. Apa kekuatan yang ada pada Bilal bin Rabah, walaupun hampir 1 tan batu letak padanya, itu kekuatan iman. Apa kekuatan yang ada pada Asyah sanggup terjun dalam kawah yang dia, itu kekuatan iman saudara. Apa kekuatan yang ada pada Yusuf sampai tak menolak segala ajakan perempuan yang jadi tawan, itu iman. Ya, tingkatkan manusia biasa macam saya dan anda, kita pergi tingkat the most nombor 1, tapi Rasul can go beyond. Sebab beliau ada wahyu. Rasul-rasul sama dengan kita dipanggil insan, dia pun mayat, tapi dia sampai dapat wahyu, dia no longer dipanggil insan tapi dipanggil bashar. Innakul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Dengan wahyu tadi boleh mengantar rasul kita sampai ke Baitul Ma'mur, meninggalkan Jibril di Muntaha. Itu dia kekuatan, kelebihan yang ada pada rasul-rasul kerana terima wahyu. Kita the most can go ialah setakat sabirin, sabirat. Tapi ramai kita pada muslimin, jangan ada bawah lagi. Di bawah itu munafik, kafir saudara. Kita mesti bertahan mulai daripada muslimin. Tingkatkan, hijrahkan nafsu kita, selera kita, iman kita, keinginan kita. Dasarkan pada 5 nur tadi, iaitu al-imanu nurun, al-islamu nurun, al-kitabu nurun, ar-risalah nurun, dan ilmu yakin. Banyak ilmu di luar sana saudara. Allah tak ajarkan ilmu yang tak yakin, Allah hanya ajarkan ilmu yakin. Kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yauma izin anin naim. Ilmu Allah yakin benar. Kata Allah yakin benar. Kata manusia kerana dia tak ada ilmu, subhanaka la ilma lana. Kalau dia tak berlapik, tak nyampaikan kata salah. Dengan sekali-kali anda beri petua kerana kita tak ada ilmu saudara, kelak sesat dan menyesatkan orang. Jom hijrahkan saudara. Saya banyak lagi saudara yang patut saya nak share dengan saudara, tapi setakat ini pun saya dah mengambil masa saudara hampir setengah jam. Saya minta maaf. Dan kesempatan begini bukan dapat selalu saudara.
Ini pun sepatutnya senunggu daripada pertemuan pertama sampai sekarang hampir 7 bulan saya tunggu-tunggu. Rasul kita menunggu-nunggu Allah bercakap dengan beliau, tapi Allah uji beliau tak bercakap hampir 2 minggu. Rasul rindu, tapi anda tak sikit pun rasa rindu, tak baca Quran. Saya heran. Aku rindu. Allah, kenapa kau tak cakap aku, kau tinggalkan aku? Allah kata, tidak Muhammad, aku uji kamu. Sampailah berjanji bersumpah, wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi duha Muhammad, aku tak tinggalkan kau walaupun aku tak cakapkan 2 bulan. Muhammad rindu, tapi kita sikit pun tak rindu, tak baca Quran. Ubah sikap ni saudara. Disebutkan duha, penting duha. Hiasi siang kita dengan duha, dan hiasi malam kita dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Siang berlalu mesti hiasi dengan salat duha, at least 2 rakaat ke 4 rakaat. Dan malam jangan gunakan semuanya untuk tidur, tapi bangkit at least sembahyang tahajud. Malam hiasi dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan siang hiasi dengan apa tadi? Salat apa? Salat duha. Wa duha ma wadda'aka. Wadda'aka. Anda kalau buat umrah akan jumpa wadak. Tawaf wida. Tawaf untuk selamat tinggal. Muhammad, aku tak tinggalkan kau, aku uji kau, rindu tidak betul ni. Saya berhenti setakat ini saudara, dan saya harap akan dapat lagi jumpa saudara. Itu pun syaratnya kalau masih ada sumur di ladang saudara. Kerana sumur dan ladang ini akan bila-bila masa untuk jadi jenazah. Anda pun hanya menunggu masa saja untuk jadi jenazah. Sekarang kita mayat, dan kita akan jadi jenazah for sure, just a matter of time. Kalau malam tak jadi jenazah, besok mungkin jenazah. Hanya 2 masa saja yang menukarkan kita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dia saja yang tahu kat mana kita akan dikapankan. Dia saja yang tahu di mana kita akan dikebumikan. Walaupun kita tempah, tak mungkin jadi tempah kita saudara. Itu dia Allah. Kerana dia alimul ghaibi wasyahadah. Dia tahu masa akan datang, semua dia tahu. Ilmu Allah tak ada past tense, tak ada future, sama saja saudara. Mudah-mudahan kita jumpa lagi saudara. Saya harap saudara dah mula rindu Quran. Baca Quran kadang-kadang roh kehidupan kita. Kalau tinggalkan roh kehidupan kita, maka hanya cukup 70 tahun kat dunia ini, dan perang kita tak banyak beza seperti yang apa di kandang dan di geban. Tapi bila ada Al-Quran, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana qad ataitana minal mulk wa 'allamtana min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.